Penguasaan ramai-ramai. Ramai-ramai kongsi air. Ambil. Inilah dia Islam. Sekarang ini memang kita ada hijrah. Berpuluh-puluh tahun kita sambut. Tetapi penguasaan monopoli masih kita buat. Kita bagikan gula pada satu syarikat. Kita bagikan beras pada satu syarikat. Untuk mengimport dia. Itu tidak benar, tidak betul. Bila bagi pada satu syarikat, dia conquer. Bila sampai raya, dia sorok gula. Bila bagi kepada orang untuk jaga buah kelapa, bila sampai raya haji, dia sorok kelapa. Santan RM30 sekilo. Sepatutnya gula ni bagi untuk individunya ramai-ramai. Persatuan, pertubuhan. Bagi tabung haji. Import gula approve permit bagi kepada tabung haji. Ada 4 pendeposit, 4 juta pendeposit orang Islam dalam tabung haji. 4 juta itu mewakili 10 juta orang Islam. Anak dia, cucu dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau tabung haji dapat AP gula, berapa banyak untung untuk orang Melayu, untuk orang Islam. Ekonomi kita kuat. Maka tidaklah jadi Robert Koch itu saja yang kaya. Ambil di situ. Bagi beras kepada persatuan prajurit dan polis. Mereka dah dapat pencen 200 sebulan, pencen 3,5 sebulan. Tak ada duit. Bagi dekat mereka ni import beras. Jangan bagi pada satu syarikat. Bila bagi pada satu syarikat saja, Jati beras bagi pada mereka. Kelang mereka betapa besar di Kedah. Kaya berbilion. Sedangkan beras itu semua orang nak makan. Bagi pada ini. Sementara kita ada kuasa, sementara orang Islam ada kuasa, gunakan kuasa ni untuk kembali balik pada orang Islam. Barulah persatuan polis, prajurit, askar tak jadi jaga, rebot teksi, sapu sampah. Tuan-tuan bagi import tepung pada persatuan ibu-ibu tunggal. Ini persatuan ibu tunggal disuruhnya bawa buat ni bekas tisu, bakul. Kalau di Perak labu sayung. Buatlah janda-janda tu labu sayung. Berapa orang yang nak makan labu? Labu ni tuan-tuan, selagi tak pecah, selagi itulah orang pakai. Siapa yang rajin makan labu? Puak makan labu. Kesian dekat persatuan ibu tunggal tu. Nak habiskan satu labu ni 10 tahun. Bagi dekat mereka import tepung. Kaya raya ibu tunggal. Pom-pom tak ada siapa jadi ibu dah lepas ni. Tak ada siapa ibu tunggal. Semua orang nak menikah dengan mereka. Sebab dah ada banyak duit. Inilah cara dia nak tolong balik. Inilah yang Nabi Muhammad buat. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak buat benda ni. Nabi Muhammad sampai di Madinah, selain daripada memajukan ekonomi, Nabi Muhammad menyatu padukan orang-orang Arab, Aus dan Khazraj. Sampai saja di Madinah, Nabi kata, Aus jangan gaduh, Khazraj jangan gaduh, mari kita sekarang berbaik-baik. Aku tukar nama kamu jadi Ansar. Langsung tak bergaduh. Kita dalam tahun baru pun bergaduh. Dengan Sultan gaduh, dengan ini bergaduh. Semuanya bergaduh. Apa cerita? Semua bergaduh belaka. Buka paper bergaduh, buka TV bergaduh. Letih. Melayu hentam Melayu, Islam hentam Islam. Orang kafir padan muka. Patutnya ambil semangat hijrah Nabi, satu padukan. Memang kita tak boleh menyatu padukan hati, tetapi boleh menyatu padukan semangat, menyatu padukan tujuan, menyatu padukan matlamat. Hati memang kita tak boleh satukan, tapi kita boleh menyatu padukan matlamat hidup kita, tujuan kita. Nasihat menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shaq. Jangan sampai kuasa tu hilang. Pesan memesan pada kebenaran, pesan memesan pada jalan kesabaran. Kemudian Nabi persaudarakan dengan muhajir. Tidak bergaduh langsung muhajir dengan ansar. Inilah hikmah dia, Nabi hijrah. Tu tujuan kita sambut. Apalah makna kita sambut hijrah? Orang Melayu makin berpecah belah. Macam tak boleh nak baik dah. Macam tak boleh nak berkawan dah. Saya nak tanya satu soalan je pada tuan-tuan. Dalam Quran sebut, qad aflahal mu'minun. Kemudian sambung lagi, allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang khusyuk dalam sembahyang dia.
Nak berjaya ni kena khusyuk dalam sembahyang. Soalan saya, kalau bergaduh sama-sama Islam, khusyuk tak sembahyang? Benci kat tu imam tu. Allahu Akbar. Celaka tu. Macam mana dia jadi imam lah? Tak khusyuk. Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Benci kat aku, ikut aku juga. Bismillah. Mana ada khusyuk? Yang makmum sebelah pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Hai, mereka ni bila nak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masjid tidak. Itulah sebab orang Melayu tidak berjaya. Sebab tidak khusyuk dalam solat. Tidak ada kasih sayang dalam kehidupan. Sedangkan Nabi Muhammad sentiasa berkasih sayang. Itulah kehendak daripada hijrah. Kalau kita boleh baik balik benda ini tuan-tuan, bersatu bati balik, insya-Allah Allah berikan kemenangan, kebaikan pada kita. Kesimpulan ceramah kita ni tuan-tuan, yang pertama, buatlah kerja apa pun kerana Allah Ta'ala. Supaya kita selamat di alam kubur, kita nak hijrah nanti di hari kiamat, yang bergantung ialah amalan. Menikah ke, bercerai ke, kerana Allah. Cari rezeki, belanjakan perbelanjaan kerana Allah. Belajar kerana Allah. Kerja kerana Allah. Berkhidmat suami isteri, anak beranak kerana Allah. Bekerja di kerajaan ke, swasta ke, kerana Allah. Berniaga ke, apa ke, kerana Allah. Jadi ustaz ke, ustazah ke, kerana Allah. Ya, tambah orang laki-laki ni sentiasa hidup dengan kerja. Kerja aja laki-laki kerana Allah. Malam-malam isteri warning, abang tidur weh, besok kerja. Besok abang bangunlah abang, oi nak kerja ni ha. Kerja mana berhenti? Start kata pergi kerja. Mana Din? Pergi kerja. Petang sikit balik. Mana Din? Balik kerja. Tengah duduk makan kerupuk lekor, hai makan petang Din? Tak ada kerja. Malam-malam pukul 10 keluar balik, jumpa tengah jalan, mana Mat? Ada kerja sikit. Mana pernah laki-laki tidak ada kerja? Jadi tuan-tuan, buatlah kerja kerana Allah. Macam akak-akak lah, mana pernah berhenti daripada buat kerja? Tiap-tiap hari kerjanya kain. Itu orang perempuan. Buat apa akak? Basuh kain. Ya Allah, banyak kain ustaz, 3 hari tak basuh ustaz. Mari pagi sikit, buat apa tu akak? Jemur kain. Hari ni nampak cerah sikit. Lepas zuhur buat apa? Akak angkat kain, dah kering. Lepas asar lipat kain. Lepas maghrib setrika kain. Lepas isyak sidai kain, lipat kain susun. Tengah malam buka kain. Tak habis-habis roja dia kain. Jadi apa yang kita buat kerja kerana Allah lah. Lipat ke buka ke kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ambil pendekatan Rasulullah. Carilah jalan macam mana untuk mantapkan ekonomi. Cari jalan. Dan janganlah asyik berpolitik je 24 jam. Carilah ekonomi pula. Dengan ekonomi boleh membangun. Dengan ekonomi, politik akan menghormati. Politik sangat menghormati ekonomi. Tetapi ekonomi takkan peduli dengan politik. Itu yang tuan-tuan kena ingat. Yang ketiga, kalau kita nak berjaya, kita kena banyak kawan. Tapi kalau kita banyak musuh, sampai bila-bila kita tidak akan berjaya. Jadilah seorang yang banyak kawan, insya-Allah kita akan jadi manusia yang senang, yang boleh hidup dengan tenteram. Saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur. Ya, makasih banyak-banyak. Saya satu hari ni duduk di sini dah tuan-tuan. Pukul 2 nanti saya ada rakaman di TV9 di Seri Pentas Bandar Utama pukul 2 petang sampai jam 6 petang. Ya, rakaman TV petang ini di TV9, program Tanyalah Ustaz. Ya. Okey. Dan yang kedua, malam ni saya berada di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.